Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Aida? Okey, jadi kita dah pun selesai buat scan kesihatan ya. Jadi sekarang kita nak teruskan dengan melihat ya apakah result ataupun keputusan daripada scan itu tadi ya. Okey, jadi saya nak tunjukkan di sini ialah bahagian-bahagian organ yang tertentu yang ada sedikitlah masalah ya. Maksudnya yang lain-lain itu adalah normal, semua berada dalam indikator hijau. Jadi hanya 4 organ ya yang ada sedikit yang tidak normal, sama ada dalam yang menunjukkan indikator kuning ataupun merah ya. Okey, jadi yang pertamanya ialah cardiovascular Aida. Okey. Jadi kalau dilihat di sini ada yang hijau, ada yang kuning ya. Kuning tu bermaksud kurang sedikit normal, ada sikit masalah. Okey. Jadi kalau di sini kita tengok rintangan vaskular belah kanan kuning, keanjalan vaskular belah kiri kuning. Kemudian di sini tekanan rintangan coronary ya, kuning di sebelah kanan. Okey, jadi kita tahu bahawa jantung ni adalah teramat-amat penting kepada setiap daripada insan yang bernyawa. Kalau berhenti jantung ni, habislah kita kan. Okey, jadi ada sikit-sikit masalah tetapi jangan risau ya, kerana masih lagi boleh diusahakan supaya ianya kembali kepada bacaan yang normal. Kita nak bacaan itu balik kepada color hijau yang tengah-tengah ini ya. Jadi saya akan ceritakan kemudian. Saya nak tunjuk masalah dulu. Okey, kemudian yang keduanya ialah gastrousus ya. Okey, gastrousus satu yang berada dalam range yang normal, 4 lagi berada dalam range yang sedikit rendah bacaan normalnya ya. Dan ini pun penting ya, gastrousus berkait dengan masalah gastrik, berkait dengan fungsi peristasis usus kecil dan sebagainya. Jadi kita perlu juga memberi perhatian kepada gastrousus ya. Okey, yang ketiganya ialah fungsi hati ya. Okey, jadi fungsi hati kita tengok di sini ada 5 perkara yang perlu diberi perhatian. Tapi 4 adalah dalam keadaan normal ya, bacaan hijau. Cuma yang paling bawah ini sekali iaitu isi kandungan lemak hati menunjukkan bacaan merah ya. Jadi bila bacaan merah maksudnya dia agak sedikit serius ya. Tetapi insya-Allah ya ada cara untuk kita menjadikan bacaan itu kembali kepada color hijau iaitu normal. Okey. Baik, dan yang keempatnya ialah fungsi paru-paru. Ya, paru-paru ni penting untuk pernafasan kita ya. Kalau dia tak normal, dia akan mempengaruhilah pernafasan, boleh menyebabkan lelah ke ya, sesak nafas dan sebagainya. Jadi kita nak cuba menormalkan balik bacaan yang merah Jadi kalau lihat di sini ada 3 bacaan merah iaitu kapasiti penting BC, kapasiti jumlah paru-paru merah juga, dan isi kandungan oksigen dalam arteri merah ya. Jadi kita nak menjadikan yang bacaan merah ini kembali kepada hijau. Okey. Insya-Allah ada cara dia. Baik. Ini laporan menyeluruh ya daripada 4 item yang paling utama kita beri perhatian. Jadi sistem dalam machine scan ini menunjukkan yang paling utama kita beri fokus ialah fungsi hati ya, sebab isi kandungan lemak hati itu tadi bacaannya merah ya. Jadi bacaan Aida menunjukkan 0.7 dan yang normalnya ialah 0.097 hingga 0.419 hingga 0.097. Jadi ini kita kena sangat-sangat beri perhatian ya. Okey, yang keduanya ialah fungsi usus ya. Okey, usus walaupun hanya mengeluarkan bahan-bahan kumuh,
Tetapi ya, ianya sangat penting untuk kita pastikan usus kita sentiasa boleh buang dengan buang dengan normal ya, boleh hari-hari buang ya, supaya dia tak sembelit ya, supaya tak ada masalah-masalah yang lain lah. Okey, jadi perkali bakteria usus di sini menunjukkan dia kurang lah 0.0663. Okey. Bacaan normalnya ialah 1.734 ya, hingga 2.621. Okey, jadi kita kena perbanyakkan bakteria dalam usus untuk dia berperanan membantu ya sistem perkumuhan kita supaya tiap-tiap hari kita boleh ke tandas ya. Okey. Dan kemudian fungsi paru-paru, jika dilihat di sini ya, kapasiti penting BC tadi merah. Ya, kapasiti jumlah paru-paru pun merah. Isi kandungan oksigen dalam arteri pun merah. Jadi kalau kita biarkan, lama-kelamaan dia akan menjadi semakin bermasalah dan menyusahkan diri kita sendirilah. Jadi kita kena cari jalan ya, macam mana kita nak menormalkan balik bacaan-bacaan ini ya. Kemudian kardio tadi ya, jantung tadi. Okey, bacaan rintangan vaskular 1.582, normal ialah 0.327 hingga 0.937 ya. Kemudian keanjalan vaskular bacaan AIDA 1.297, yang normal ialah 1.672 hingga 1.978. Dan yang ketiganya tekanan rintangan koronari. Di sini yang normal ialah 11.719 hingga 18.418. Bacaan AIDA menunjukkan 19.371. Okey, jadi tiga perkara ini sangat-sangat mustahak untuk kita normalkan balik ya, supaya keadaan jantung kita sihat ya, dia lancar, boleh mengepam darah dengan baik ya. Boleh menyalurkan oksigen dengan sempurna ya, supaya kita sentiasa ya dalam keadaan yang selesa. Okey, jadi itu keputusan ya. Jadi kita ada suplemen yang sangat-sangat bagus ya daripada Nutrilite yang boleh membantu menjadikan organ-organ kita itu kembali sihat ya, bernutrisi dan tidak ada masalah-masalah yang boleh mengganggu kehidupan kita lah. Okey, jadi yang pertamanya ialah Myrctison and Dandelion Plus ya. Jadi ini ialah herba ya, ramuan herba tradisional untuk membantu membantu kita menghilangkan ya lemak-lemak pada hati kita ya. Sebab tadi bacaan lemak hati merah kan. Okey, jadi ramuan Myrctison and Dandelion Plus ini sangat-sangat mujarab. Okey, kalau kita konsisten mengambilnya, ia akan menyebabkan hati kita kembali kepada keadaan yang normal. Lemak hati itu akan dapat dihilangkan, dicairkan ya. Okey, jadi cuba kita tengok di sini ya. Kelebihan Myrctison ini. Satu tablet mengandungi 125 mg ekstrak akar dandelion. Satu tablet mengandungi 75 mg ekstrak yang digunakan secara tradisional untuk menyokong kesihatan umum. Seterusnya membantu menyokong aktiviti metabolisme dan mengandungi kombinasi herba yang diketahui dapat melindungi hati dan menyokong kesihatannya. Okey ya, jadi pengalaman sendiri pun makan Myrctison memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat berkesan ya. Jadi dalam satu botol ini ada 60 tablet. Okey, harga ABO ialah RM110.20 ya. PV-nya 29, BB-nya 110. Okey, yang pertama ya, suplemen Nutrilite untuk hati kita. Baik, yang keduanya ialah tadi Aida ada masalah sedikit pada bahagian paru-paru ya, bacaannya merah ya, kebanyakannya merah. Jadi untuk paru-paru yang sihat kita perlu mengambil Bio C+. Okey, kita tengok apa kelebihan Bio C+. Yang pertama ialah memberikan kolagen dalam badan untuk menjadikan kulit anja kejal sebagai anti penuaan dan anti kedut. Sebiji tablet membekalkan vitamin C serta nutrien berasaskan tumbuhan daripada ceri acerola, oren, lemon dan limau gedang. Mengekalkan kelembapan kulit, menghilangkan bintik-bintik hitam, memudarkan jeragat dan lingkaran gelap di bawah mata. Seterusnya merawat penyakit kulit seperti bisul, eczema, dermatitis, juga batuk
serta demam selsema, dapat membasmi bakteria jerawat dan merawat parut. Okey, selain daripada ini, Bio-C ini adalah sangat-sangat penting untuk kita semua sebab tubuh badan tidak menghasilkan vitamin C. Okay. Jadi vitamin C itu harus kita ambil melalui pemakanan, melalui nutrisi ataupun suplemen kita ya. Jadi Bio-C Nutrilite sangat-sangat power. 1 biji, 1 tablet pun bersamaan dengan 7 biji oren ya. Jadi kita tak mampu nak makan sampai 7 biji oren sehari, jadi kita ambillah Bio-C Plus ya. Okey, jadi Bio-C ini harganya RM65.70 untuk botol kecil, RM124.9 untuk botol besar. Okey, PV 17 ya, BV-nya 65.7. Okey, jadi ini penting untuk kesihatan paru-paru dan kesihatan tubuh badan kita secara menyeluruh, terutamanya kulit ya, terutamanya sistem imunisasi badan kita ya, khasnya untuk masa-masa pandemik ini. Okey, yang ketiganya ialah Aida memerlukan Double X ya. Okey, Double X ini adalah suplemen yang sangat-sangat power ya, kerana dia mengandungi 12 vitamin, 9 mineral dan 17 pekatan daripada tumbuh-tumbuhan yang mengandungi antioksidan. Okey, ia juga diet seimbang dan meningkatkan tenaga untuk seisi keluarga, anti-kanser, menentang radikal bebas dan melindungi kerosakan DNA, meningkatkan sistem imun ya, imuniti badan kita. Okey, jadi dalam Double X ada 3 sachet, multivitamin, multimineral dan concentrate. Kita makan 1 set 3 biji, 1 kotak tahan untuk 62 hari ya. Okey, jadi ABO price ialah RM140.80. PV-nya 36.5, BV 140.8. Okey. Jadi Double X ini adalah vitamin lengkap untuk kesemua, boleh kata kesemua keperluan tubuh badan kita sebab ia terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau, ungu, merah, kuning, oren ya. Okey, jadi sangat-sangat lengkap. Dan yang keempat yang juga penting ya, iaitu kesihatan usus kita. Jadi macam mana kita nak jaga usus kita supaya sentiasa sihat, supaya usus kita dapat mencerna makanan ya dengan baik, supaya hari-hari kita dapat membuang ya. Okey, jadi caranya ataupun suplemen yang bagus untuk kita daripada Nutrilite ialah mix probiotic with chicory root extract. Okey, kelebihannya ialah menyokong pertumbuhan bakteria bermanfaat di dalam usus, baik kepada sistem pencernaan dan imun, mengurai makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, menghasilkan nutrien penting kepada badan serta melindungi diri daripada kuman berbahaya. Okey, jadi tadi bacaan daripada usus menunjukkan usus Aida dalam keadaan yang sedikit kurang baik. Okey, jadi kita bantu usus kita dengan mix probiotik ini sebab di dalam satu sachet mengandungi berbilion-bilion probiotik ya yang akan membantu perkumuhan ya. Okey, jadi ABO price-nya 149, PV-nya 46, BV-nya 149 ya. Jadi ini kita boleh ambil setiap hari, rasanya pun sedap. Okey, bagaimana Nutrilite dihasilkan? Sebagaimana yang Aida dah tahu jadi Nutrilite ni kesemuanya dihasilkan daripada sumber-sumber alam, daripada ladang yang sangat-sangat organik. Tidak ada racun, tidak ada bahan kimia, okey. Baik, jadi proses perladangannya sangat-sangat unik ya. Satu-satunya jenama vitamin dan diet yang menanam, memetik dan memproses tumbuhan di ladang sendiri yang disahkan organik. Jadi ada pihak ketiga yang memberikan pengiktirafan terhadap status organiknya ya, ladang Nutrilite MW kita ya. Okey, jadi keluasan ladangnya 2,590 hektar, ada di California, di Washington State, Mexico dan juga Brazil ya. Jadi memulih tanah dan menjauhi racun serangga perosak, racun rumpai dan baja sintetik. Okey, mereka adalah jiran global yang baik dan begitu berdedikasi untuk berbakti kepada community. Jadi sangat-sangat go green lah kita kata
ya, ladang-ladang Nutrilite ini dan sangat-sangat mesra community ya. Okey, ini ialah ladang-ladang Nutrilite yang terdapat di beberapa tempat ya. Contohnya Fazenda MW Nutrilite do Brazil, iaitu di Brazil. Kemudian Truth Lake East Washington di Amerika Syarikat. Seterusnya di Mexico pun ada, di California pun ada. Ini adalah ladang-ladang yang membekalkan ya sumber-sumber tumbuhan yang tidak diracun ya, tidak disemburkan dengan bahan-bahan kimia ya. Jadi sangat-sangat organik, sangat-sangat menyihatkan dan membantu kesihatan ya. Okey. Jadi ini ialah amalan perladangan organik ya, Nutrilite. Macam mana daripada mula ya ditanam, sebelum ditanam ya, jadi ditambah baik dengan nitrogen di dalam tanah sebab nitrogen akan membantu menyuburkan tanah ya. Yang kedua ialah membajak tanah dengan cacing tanah. Jadi kita tak gunakan ya bahan-bahan yang bahaya. Yang ketiga, menutup tanah dengan kepingan plastik. Yang keempat, menanam tumbuh-tumbuhan bahan mentah ya untuk suplemen kita. Yang kelima, melindungi tanaman secara semula jadi. Keenam, memetik di peringkat puncak. Tujuh, membersihkan ladang menggunakan biri-biri. Sangat istimewa ya. Dan ke-8, menetapkan kala rang. Kala rang tu maksudnya tempoh tanah itu dibiarkan tidak ditanam untuk tempoh tertentu ya untuk kesuburan tanah. Okey, inilah yang dikatakan itu tadi ya, menambah baik tanah dengan nitrogen. Jadi kekacang ditanam untuk memberikan nitrogen yang boleh membantu menyuburkan tanah ya. Kemudian di sini nombor 2, cacing tanah digunakan untuk menggembur dan menyuburkan tanah ya. Yang ketiga, tanah ditutup dengan kepingan plastik. Yang keempat, menanam tumbuh-tumbuhan bahan-bahan mentah untuk Nutrilite. Jadi dia menggunakan nutrien yang tersedia. Tumbuhan bahan-bahan mentah ditanam, air bawah tanah digunakan untuk pengairan. Yang kelima, melindungi tanaman secara semula jadi. Jadi ladang Nutrilite menggunakan kumbang kura-kura dan juga lalat meh serta burung helang untuk membantu melindungi tanaman daripada serangga, burung dan juga makhluk perosak lain. Okey, yang keenam, memetik di peringkat puncak. Tanaman dipetik pada peringkat paling berkhasiat. Contohnya macam Acerola cherry untuk vitamin C ya, dipetik ketika kandungan vitamin C-nya paling tinggi. Okey, hanya bahagian yang mengandungi nilai pemakanan paling banyak dikumpulkan. Begitu teliti sekali ya Nutrilite ini ya. Yang ketujuh ialah membersihkan ladang menggunakan biri-biri. Biri-biri digembala untuk meragut tunggul-tunggul ya selepas tanaman itu dipetik. Ya. Okey, ke-8, menetapkan kala rang. Selepas tempoh 3 hingga 4 tahun menanam dan memetik, ladang dibiarkan untuk suatu tempoh untuk membolehkan tanah mengembalikan kesuburannya secara semula jadi. Begitu tersusun ya cara-cara penanaman, penyuburan tanah dan sebagainya. Okey, video ni tak dapat ditonton ya. Okey, jadi rumusannya daripada masalah yang kita hidapi tadi daripada bacaan-bacaan yang tak normal. Jadi kita nak normalkan bacaan. Okey, jadi kita sarankan supaya mengambil double X, Merk-Tissel probiotik dan juga BioC. InsyaAllah jika diamalkan secara konsisten, ya masalah-masalah bacaan kuning atau merah tadi akan kembali kepada bacaan normal, iaitu bacaan warna hijau ya. Okey, jadi double X harga ahlinya RM140.80, Merk-Tissel RM110.20, probiotik RM149 dan BioC RM65.70 ya. Jadi membawakan jumlahnya ialah RM465.70 ya harga ahli. Tapi pada bulan ini kita ada promosi hebat. Okey. Sepanjang September kita ada promosi Nutrilite iaitu pembelian Nutrilite 350 ke atas ada diskaun 3% dan 550 ke atas diskaun 5%. Jadi untuk total 4 suplemen ini
yang berjumlah 4,670 sen selepas ditolak 3%. Diskaun total barunya ialah 451.75 sen. Okey. Jadi insya-Allah jika Aida mengamalkan pengambilan suplemen-suplemen yang saya cadangkan ini, nanti selepas kita consume, lepas tu kita check balik ya, insya-Allah akan nampak ya perubahan pada bacaan tadi ya. InsyaAllah mudah-mudahan akan kembali kepada normal ya. Jadi itu saja penyampaian saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.